A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rizqna mutaba'atan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan salihah. Allahumma rizqna rizqan halalan tahiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita ucapkan syukur, puji dan puja pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala bagi ruang dan kesempatan kepada kita untuk kita bersama-sama untuk kita menyambung bacaan kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili rahimahullahu taala. Dan kita masih lagi berada pada muka surat 2 pada kata musannif amma ba'd. Faqala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Maka ini sebuah kitab yang kecil pada permulaan ilmu tasawuf. Jadi musannif kata kitab dia ni sebuah kitab yang kecil pada permulaan ilmu tasawuf. Jadi nak ayatnya kitab dia ni kitab tasawuf lah, satu sekali. Lagi pula kitab yang kecil pada permulaan ilmu tasawuf. Jadi orang yang nak mengaji tasawuf, orang yang nak beramal, nak jadi seorang salik, yakni orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Hati dia ni mendekati Allah Subhanahu wa taala. Itu orang panggil salik. Dia salik, orang yang berjalan menuju Allah Ta'ala ni, dia kena bermula dengan ilmu yang halus-halus dulu. Ilmu tasawuf yang mana kita mengaji tu pekat kecil lagi dulu, pekat rendah. Kalau kita baca hikam selalu contoh, hikam Ibnu Athaillah, ilmu tasawuf juga, tapi tasawuf pekat tinggi-tinggi dah. Bahasa dia pun bahasa yang berbunga-bunga, yang mungkin kadang-kadang nak terai dia tu lebih payah. Tapi dari sudut kefahaman dia, kefahaman. Sebab kadang-kadang kalau orang tak sampai makom, tak sampai kepada kedudukan untuk faham, dia tak akan faham. Adapun tasawuf yang disebut oleh kitab Penawar Bagi Hati ni tasawuf permulaan. Pekat basic, pekat mubtadi. Orang-orang baru nak kenal ilmu tasawuf, mengaji kitab dia ni, jadi boleh faham, boleh beramal dengan ilmu tasawuf. Kalau kita baca kitab hikam Ibnu Athaillah sebagai contoh, nak terai dia bukan ada payah dah. Ada beberapa hikam-hikam dia tu yang agak rumit. Contoh dia kata, sawabikul himam la yaqta'u. Dia ayat dia tu ayat yang nampak macam adanya unsur-unsur balaghah dalam ayat dia tu. Jadi berbeza dengan kitab kita ni, kitab permulaan ilmu tasawuf. Baik, dia kata amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, yakni kemudian daripada basmalah, kemudian daripada hamdalah,
kemudian daripada selawat ke atas Rasulullah, maka kalau dalam bahasa Arab dia ada fa ni, fa. Dia kaedah dalam bahasa Arab, kalau kita guna amma ba'du, kita kena letak fa depan. Ni amma ba'du fa aqulu lakum, contoh ni. Ni amma ba'du, maka, ada maka. Jadi penulisan kitab dia ni menempati kaedah bahasa Arab. Lepas tu kalau kita baca kitab Jawi nak jumpa apa ni, kita nak tahu ibarat dia tu lebih kurang cara penulisan dia dengan bahasa Arab. Dia ada fa'il, ada fa'il, ada maf'ul, ada maf'ul li ajli. Ada ta'lil, ada kalau min juga min li tab'id, min lil bayan. Ada kalau wa tu ada waw istinah, wa ataf, ada belaka. Jadi seolah-olah penulisan kitab Jawi ni dia mengambil cara kaedah nahwu bahasa Arab. Tu masya-Allah. Jadi amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, kalau kita tulis ke Arab, lepas amma ba'du tu kita kena guna fa depan. Amma ba'du fa aqulu lakum, amma ba'du fa'lam, kan ada fa. Barulah betul dari sudut kaedah. Amma ba'du, maka. Maka tu terjemah fa lah tu. Nampak tak? Maka tu terjemah daripada fa. Maka ini ni isyarat pada kitab dia ni. Isyarat pada kitab dia, isyarat pada fi zihni muallif. Pada fikiran muallif. Ini ni menunjuk kepada apa ni? Menunjuk kepada benda dalam fikiran dia, kitab dia ni. Ini sebuah kitab yang kecil. Kitab dia ni dikata kitab yang kecil. Walaupun kecil pada nisbah sahih, tapi besar pada nisbah ilmu. Imam Dardi rahimahullah ta'ala ditulis matan Kharidah Bahiyah. Dia sebut kecil juga kitab dia tu. Latifatun saghiratun fil hajmi lakinnaha kabiratun fil ilmi. Tu dah. Dia kata matan Kharidah Bahiyah buat dia tulis tu, Kharidah Bahiyah dalam ilmu tauhid, Imam Dardi. Dia kata latifatun saghiratun fil hajmi, kecil je, halus je pada sahih. Nisbah sahih kecil je. Lakinnaha kabiratun fil ilmi. Akan tetapi ianya sangat besar dari sudut ilmu. Sahih kecil. Kitab kita ni nipis je ni. Berapa muka surat ni? 90 lebih. 100 muka surat. Kalau kita baca 2 pipi sekali perjumpaan, 50 perjumpaan habis lah. Semetar tak? Sebab tulisan dia pun besar-besar ni. Tulisan kita lain kecil-kecil, jarak tak ada. Ni kosong banyak ni, ada jarak kosong banyak. Tapi nisbah ilmu sangat-sangat besar. Walaupun kecil saja pada sahih, tapi ilmu sangat-sangat banyak yang akan kita dapat insya-Allah. Jadi dikata ini sebuah kitab yang kecil pada permulaan ilmu tasawuf. Tasawuf tu kita baca dengan tasydid waw tasawuf. Tasawwafa yatasawwafu tasawufan. Ilmu bahasa Arab tu. Cuma bila mana mari orang Melayu kita ni sebut tasawuf. Mudah-mudah dah jadi bahasa kita dah, tak ada masalah lah. Sebut tasawuf pun boleh. Cuma kali kita nak sebut asal bahasa dia tu tasawuf. Tasawuf bolehlah tasawuf pun Jadi ilmu tasawuf adalah satu ilmu yang disusun oleh para alim ulama untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Untuk kita buat segala perangai-perangai uduh dalam hati kita. Ilmu tasawuf, peranan ilmu tasawuf, perangai-perangai uduh dalam hati kita ni kita buat. Dan kita nak masuk ke perangai-perangai comel, sifat-sifat comel dalam hati kita.
Tu tugas wazaif ilmu tasawuf. Tugas ilmu tasawuf dia nak buat sifat-sifat uduh, perangai-perangai uduh, bercikok orang, denda dengan orang, seuzon dengan orang, berasa diri besar, berasa ujub, takabur, riak, sum'ah. Benda-benda buruk tu buat dalam hati kita, dan kita hiasi hati kita dengan sifat-sifat yang baik. Husnuzon dengan Allah, husnuzon dengan makhluk, berbaik sangka dengan mereka, suka tolong orang, suka bantu orang. Itu peranan ilmu tasawuf. Jadi bila mana kita mengaji tasawuf, dua tu sahaja. Kita nak buat perangai-perangai uduh, nak hiasi hati kita ni dengan perangai-perangai yang indah, perangai-perangai comel. Termasuklah sabar, redha, syukur. Tu dah. Ni kalau ngaji tasawuf, kau ngaji tasawuf, kau seuzon dengan orang, tak ada beza mengaji. Sebab ngaji tasawuf ni pengarah dia akan sebut ni tanda-tanda riak. Kita pun ngaji tanda-tanda riak. Kahwin ni dah ni. Ni tengok kok orang. Kahwin ni dah ni riak ni. Kuat riak kahwin tu. Tanda-tanda takabur. Baca. Sayang aku ni gini ni. Jiran aku gini ni. Tu nak pokok orang lagi. Tu tak siapa maksud mengaji tasawuf tu. Baik tak payah mengaji gitu. Ni kau mengaji kau berat. Dok kita mengaji tasawuf ni kita nak bina dan kita nak baiki hati kita. Mengaji tasawuf kita nak baiki hati kita. Hati orang lain tu biar dulu. Kita fokus nak baiki hati kita dulu. Sebab bagi dalam hati ni bagi payah. Kita nak baiki hati orang, nak baiki hati orang mana? Hati kita tak nak baiki lagi. Kena start fal nabda bi anfusina. Kita mulakan dengan diri kita, kita baiki hati kita dulu. Kalau dia sebut sifat-sifat orang riak, tanda-tanda orang riak gini, jangan nampak kau orang, nampak kita dulu. Aku ada ni kena ubah. Kalau ada, kalau tak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Jadi tengok kepada hati kita. Tu ilmu tasawuf. Jadi kitab dia ni adalah kitab pada permulaan ilmu tasawuf. Hamba himpunkan dia ini kitab yang kecil ni. Himpunkan kitab ni. Dia tulis kitab ni himpunkan maksudnya tulis. Hamba himpunkan hamba tulis. Kerana peringatan bagi hamba sendiri. Masya-Allah tawaduk dia tak. Tawaduknya syekh kita ni dia kata hamba tulis ni supaya jadi peringatan ke hamba sendiri, supaya hamba pun boleh baiki hati hamba, hamba pun boleh ubah hati hamba, boleh ada penawar bagi hati hamba tu. Tu dah. Dan sama jugalah hamba buat kecek pun dah. Hamba baca kitab ni maksudnya hamba boleh nak ingat kau diri hamba sendiri nombor satu sekali supaya ingat molek. Kadang-kadang kita bila mana kita duduk dalam masyarakat kan macam-macam perangai ada. Orang tu perangai gitu, orang ni perangai gini. Kalau tidak ada tasawuf, tidak ada sabar, tidak ada syukur, tidak ada qanaah, tidak ada macam-macam lah sifat-sifat yang baik tu, maka kita akan mudah marah, kita akan mudah buruk sangka dengan orang, mudah marah ke orang, mudah meleting dan sebagainya lah. Tu. Jadi kitab ni sebagai peringatan bagi hamba sendiri dan bagi sekalian saudara-saudara yang baru belajar. Ni baru belajar ilmu tasawuf ni, kita start dengan penawar bagi hati. Habis kitab penawar bagi hati ni, kita nak mengaji lagi ilmu tasawuf, kita baca Minhajul Abidin Imam Ghazali. Kalau rasa Minhajul Abidin tu tinggi, turun sikit, kita ambil kitab Ayyuhal Walad. Lepas Ayyuhal Walad naik Bidayatul Hidayah. Lepas Bidayatul Hidayah naik kitab Minhajul Abidin, karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Naik pula lepas Minhajul Abidin, naik kitab Ihya Ulumuddin. Lepas tu baca Hikam Ibnu Athaillah. Jadi kita tasawuf ni banyaklah, banyak.
Cuma tengok peringkat mana kita nak mengaji tu. Kitab ni sesuai untuk semua orang. Dia kata walaupun kita kata untuk permulaan ilmu tasawuf, tapi kalau kita belajar dah kitab ni, kita nak mengulang lagi dan lagi, tak ada masalah. Kitab ni kitab yang sangat-sangat barakah. Walaupun kita kata hamba mengaji 5 kali dah khatam kitab ni. 5 kali dah khatam. Walaupun 5 kali khatam, tapi bila mana kita baca pula kali kena, ada benda-benda baru pula yang masuk dalam ilmu kita, dalam diri kita. Tu ni keberkatan kitab lah. Qala Syekhul Musannif, dan hamba namakan akan ini kitab ni, ini risalah, ini kitab yang kecil ni dinamakan dengan penawar bagi hati. Nama kitab dia tu penawar bagi hati. Kalau kita tengok kitab-kitab kan, dia ada tajuk depan dak, penawar bagi hati. Bapa dia tak ada tajuk depan, lepas tu dalam kitab tu dia tulis pula. Apa? Dia dulu zaman ulama-ulama dulu menulis, dia tak ada kulit depan gini ni. Dia ada dalil lalu. Jadi bila mana ada dalil lalu, orang nak tahu nama kitab dia tu, dia kena tulis secara jelas. Gapo nama kitab dia ni? Mudah orang nak panggil. Supaya orang lah baby baru lahir. Nak panggil gapo ni? Panggil baby tak sebut nama lah. Panggil baby gitu. Boleh sebulan panggil gapo ni? Panggil baby. Boleh setahun. Kau besar dah baby pun. Panggil gapo ni? Boleh lagi panggil baby. Agak kalau umur 7 tahun nak panggil baby lagi. Masuk sekolah rendah, masuk sekolah menengah, nak menikah, panggil baby lagi kau? Tak lah, kita kena beri nama dia budak tu bagi nama ke dia, barulah mudah kita nak panggil. Jadi kitab pun sama juga, bila mana ada nama maka mudah kita nak panggil. Mengaji kitab apa ya tu di masjid, kitab penawar bagi hati. Mudah kita nak panggil Mengaji kitab apa tu? Kitab apa? Kitab apa? Muka kitab mana apa panggil kitab apa? Malam esok kitab kuning. Malam lusa kitab merah. Habis ingat warna kitab warna kitab ni orang betul cetok ni kitab ambo ni warna purple, waktu warna hijau tak lain, ada lagi warna lain-lain saja, boleh teh cetok warna ni. Tak. Yang penting nama dia tu nama dia penawar bagi hati. Warna purple ke warna hijau, warna biru, warna putih star kau ikutlah. Jadi kita panggil nama dia lah nama kitab penawar bagi hati. Mengaji kitab apa? Kitab penawar. Tu bahasa apa? Kitab apa? Musalli. Kitab apa? Faridah. Tu nama-nama dia tak? Kita panggil nama lah, dia ada nama muka. Jadi kitab dia ni namanya adalah penawar bagi hati. Kitab penawar bagi hati ni ada satu ringkasan yang dibuat oleh Tuan Guru Haji Azri Hisham bin Abdul Rahman hafizahullah ta'ala. Timbale kuliah pondok, timbale syekh kuliah pondok, lepas tu tumbuh. Tok Guru Azri Hisham, beliau ada buat ringkasan bagi kitab penawar bagi hati. Dia ringkasan tu diterbitkan dalam bentuk PDF oleh satu syarikat, iaitu syarikat Darul Fatih. Darul Fatih, syarikat ambo dah tu. Ambo tolong panggil bantu Tok Guru tulis dengan tangan, kita salin balik dalam komputer, ada kita buat dalam bentuk e-book, dalam bentuk PDF. Tu dia tu ringkasan dia lah. Baik, jadi kitab asal dia ni penawar bagi hati. Penawar bagi hati pada menerangkan barang yang wajib dibersihkan daripadanya, daripada hati, dan dihiasi dengan dia, dengan barang akan segala hati. Kitab penawar bagi hati ni dia nak terang apa? Dia nak terang perkara-perkara yang wajib dibersihkan daripada hati. Maksudnya sifat-sifat buruk sifat-sifat buruk yang kena cuci dulu. Cuci dulu.
Kemudian barulah kita hiasi dengan sifat-sifat yang baik, sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Ni supaya kita pakai baju lah. Kalau kita nak pakai baju, kita mandi dulu kok, kita bubuh minyak wangi dulu. Kita ni cuma ni contoh, kita mari daripada tan tu, main seluk ikat ikan, ikutlah main betul-betul tak, ceruk rupuk kau. Nak pakai baju dulu kau, nak mandi dulu. Kita tak kena mikir manja tak. Kita jawab latah. Kat latah kita boleh jawab, mandi dulu. Cuci dulu kotoran. Awak mana kalau ada pacak-pacak buai, berdarah ke apa semua, kita berhenti ke darah ni. Kalau ada najis kita cuci. Kemudian bersih belakang, barulah kita pakai baju, barulah kita pakai minyak wangi. Hati kita pun sama juga. Hati kita ni, kalaulah hati kita kotor, kita nak masuk benda-benda baik, payah nak terima. Bukan tak boleh, payah nak terima. Barang kotor duduk dalam ni, masuk benda baik, kena tenda tubik. Masuk semetak, tenda tubik. Masuk semetak, tenda tubik. Tak kena cara tu, tak kena kaedah. Tubuh cuma pakai baju selalu, dengan baju-baju cuma. Nampak tak? Jadi kalau tubuh cuma, kena cuci dulu, bersihkan dulu. Sama juga dengan hati kita, bila mana hati kotor, maka kena cuci dulu, kena buang dulu perangai-perangai yang jahat, sifat-sifat yang buruk, lintasan-lintasan khawatir yang buruk, kita buang dulu. Barulah bila mana hati kita ni buang dah perangai-perangai buruk, kita nak masuk perangai-perangai baik, mudah untuk lekat dah. Nampak tak? Barulah mudah untuk hati kita ni berpakaian dengan pakaian yang elok. Hati kita ni berpakaian dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Barulah mudah untuk hati kita menerima sifat-sifat yang baik. Sebab apa? Sebab hati kita ni sudah dibersihkan dah. Sebab tu Nabi SAW, Nabi sendiri berapa kali kena belah dada dah. Nabi belah dada, malaikat cuci hati Nabi dengan air Zam-Zam. Cuci tu bukan cuci maknawi, cuci fizikal. Belah dada sungguh. Pembedahan. Tak pakai biuh ke apalah. Malaikat ni kerja Allah Ta'ala lakukan ni. Cuci hati Nabi. Sebab apa tu ulama kata apa malaikat cuci hati Nabi? Sebabnya dalam hati ni, dalam hati ni dia ada gia setan. Hazzus syaitan. Dia ada gia setan dalam hati kita ni. Kita nak buat baik, berasa nak nunjuk ke orang. Gia setan tu. Orang lain buat baik, kita berasa kahwin ni koyak. Gia setan tu dalam hati kita ni. Jadi Nabi dibersihkan hati Nabi, dicucikan hati Nabi dengan air Zam-Zam, dibelah dada Nabi, nak buang gia setan yang ada pada hati Nabi tadi. Dia betul dibelah berulang kali, kecil sekali. Naik Isra Mi'raj kena belah dada pula. Adalah beberapa kali siri-siri malaikat membelah dada Nabi dan bersihkan hati Nabi dengan sebersih-bersihnya. Padahal bersih dah sebenarnya, bersih dah. Tapi nak ayatnya nak menunjukkan bahawasanya begitu kuat setan ni akan mempengaruhi kita, sehingga tamsilannya ni perlu dibersihkan dengan peristiwa belah dada. Kita hari ni pun ada ke tak malaikat mari belah dada kita, mimpi bodoh sokong sungguh tak jadi gitu. Maka kalaulah Nabi yang begitu bersih hatinya masih lagi dicuci hati Nabi, apatah lagi kalau kita yang penuh dengan hamba sendirilah penuh dengan dosa dan juga maksiat, maka terlebih utamalah kita membersihkan hati kita masing-masing. Kita cuci hati kita masing-masing. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi ini adalah satu tanggungjawab peranan kita untuk kita jaga hati kita. Lau khash'at qalbu haza la khash'at jawarihuh, kata Nabi SAW. Kalaulah hati itu tunduk, hati itu khusyuk, tunduk, patuh, la khash'at jawarihuh, nescaya seluruh anggota badan dia akan tunduk, patuh juga.
Kalau hati tu taat, maka seluruh anggota badan dia akan taat kepada Allah Taala juga. Tu masya-Allah tabarakallah. Wes itu. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, dan hamba sebut di dalamnya, di dalam kitab ini nih, di dalam penawar bagi hati ni akan satu pendahuluan dan 3 kitab. 3 kitab, yakni 3 bab nah. Ada satu pendahuluan dan 3 kitab, yakni 3 bab. Ada 3 kitab dah. Kitab yang pertama pada menyatakan segala anggota yang 7, kitab yang pertama. Kitab yang kedua pada menyatakan qalbun, ertinya jantung, hati. Kitab yang ketiga pada menyatakan perangai yang terpuji. Masya-Allah tabarakallah. Faqala Syekhul Musannif rahimahullah taala, dan akan Allah Taala jua hamba pohonkan, akan Allah Taala jua hamba pohon. Nampak tak tu? Dia kita depan bagi sepatutnya hidup belakang. Biasa kita kecek kan? Aku memohon kepada Allah. Awak. Allah Taala tu kita letak belakang. Aku memohon akan Allah. Tapi dia kecek ni dia tak kita depan Allah Taala. Akan Allah aku pohon. As'alullah Al-Karim. Ni. Wallaha as'aluhu. Gitu dah. Kalau bahasa Arab lah. Akan Allah aku pohon. Apa tu? Ayatnya dia hanya memohon hanya pada Allah. Tu tujuan dia tu. Tujuan dia kata dia letak Allah Taala depan tu kan. Dan akan Allah Taala dia depan. Aku pohon duduk belakang. Ayat asalnya dan aku pohon akan Allah. Tapi dia lagi tak Allah Taala depan tu, tujuan dia ayatnya permohonan dia tu hanya kepada Allah. Tu orang panggil rahsia-rahsia penulisan tu. Nah, batu kitab Turah ni dia tak serupa dengan kitab moden. Nah, kitab moden uslub-uslub ataupun gaya bahasa kitab Turah ni sangat-sangat menarik, sangat-sangat indah. Kita boleh buat tubik dia punya keindahan bahasa tu. Tu penting kita belajar kitab Turah, kita nak tengok keindahan bahasa yang dia gunakan supaya lebih nyakut kalau kita baca. Dan akan Allah Taala jua hamba pohonkan. Yani permohonan dia tu hanya kepada Allah Taala jua. Bahawa memberi manfaat ya Allah dengan ini kitab bagi hamba sendiri dan bagi sekalian pembacanya. Masya-Allah Musannif Syekh Abdul Qadir kata, biarlah kitab dia ni bagi manfaat kepada dia dan kepada pembacanya. Siapa pembaca dia ni? Kita lah. Masya-Allah kita ni masuk dalam doa dia tu. Dia doa supaya kitab dia ni boleh manfaat kepada kita. Selaku pembacanya. Dan bahawa menjadikan ia ya Allah akan ini kitab ikhlas semata-mata menuntut keredaan. Dan supaya Allah Taala jadikan kerja buat dia ni, dia tulis kitab itu adalah ikhlas kerana Allah semata-mata, kerana menuntut keredaan Allah Subhanahu wa taala. Batu kitab dia ni sampai ke hari ni berpuluh-puluh tahun dah. Syekh Abdul Qadir ni dia wafat pada tahun 1965 Masihi. 1965 dalam dekat dengan 60 tahun dah tak? Lebih kurang 60 tahun dah. Tapi kitab dia ni dibaca sampai ke hari ni. Di masjid-masjid, di surau-surau, di sekolah. Di sekolah pun ada buat muzakarah kitab dia juga. Di pondok-pondok tak seroyak lah. Memang inilah silibus wajib ni. Pelajar pondok ngaji tasawuf ke tak? Ngaji tasawuf, ngaji penawar tak? Tanya sikit pondok mana tu. Kalau pondok inilah silibus wajib dia. Ngaji tasawuf dia akan start dengan kitab penawar bagi hati. Masya-Allah tabarakallah.
Jadi walaupun dari sudut jasadnya, fizikalnya telah pun wafat, tapi ilmu dia masih lagi berkekalan sampai hari ini. Orang duk baca, orang manfaat ilmu daripada Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili rahimahullahu taala. Kerana bahawasanya nyasaan ya Allah sangat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tu. Yang menghimpunkan nama dia Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi, seorang ulama daripada Indonesia, Al-Mandili. Nama tepat di Indonesia Mandailing nama tepat. Khwaidim talabatil ilmi syarif bil haramil makki. Khwaidim khadam kecil, penuntut ilmu yang mulia di tanah suci haram, di Masjidil Haram Al-Makki. Ini beliau juga dinisbahkan kepada Mekah, sebab menetap di sana, mengaji sana dan mengajar sana. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Makkatul Mukarramah. Dia tulis ni di Mekah Mukarramah pada tanggal 7 bulan Rejab, 7 Rejab tahun 1378 Hijriyah. 1378 78 dia wafat 85. Jadi 7 tahun tu. 7 tahun sebelum daripada beliau wafat, beliau siapkan kitab ni. Masya-Allah. Baik, pendahuluan. Faqala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, pendahuluan, muqaddimah. Ketahui olehmu bahawasanya ilmu tasawuf itu pengetahuan yang diketahui dengan dia dengan pengetahuan akan segala kelakuan hati. Ilmu tasawuf ni kita nak mengaji tentang kelakuan hati, perangai hati lagu mana. Sama ada kelakuan yang dipuji, kelakuan tu hati, perangai hati lagu mana tu? Perangai yang dipuji, seperti merendah diri, tawaduk, merendah diri. Kawan ni tawaduk ni. Lagu mana dia tawaduk? Tu jalan bokok ni. Tepuh di ni dinding. Tak. Tepuh dia. Tawaduk lah tu. Bukan gitu. Nah. Tawaduk ni rendah hati, bukan rendah kepala. Nah. Bukan bokok tawaduk. Tawaduk yang sebenar ni kerendahan hati. Kalau duduk gitu contoh tak, dia berjalan tawaduk, dia berjalan tu tunduk muka, kau saya tengok depan, duduk mata tepuh dia. Kau nak ke tepi, sambung jalan. Dalam hati, lagu mana dalam hati dia? Padahal dalam hati dia nak suruh orang nampak dia tawaduk. Tawaduk ke tak lagu tu? Tak tawaduk lah tu. Dia tunduk tu nak suruh orang nampak dia tawaduk. Nak suruh orang nampak dia ni merendah diri. Perangai nak suruh orang nampak dia merendah diri tu perangai yang buruk, bukan perangai yang baik. Batu tawaduk yang sebenar duduk di hati. Duduk di hati. Kalau perangai luar tu nampak tawaduk dia ni, tapi padahal dalam hati tu Allah Ta'ala saja yang tahu. Kalau dalam hati tu buruk, maka kita tak panggil tawaduk. Batu sifat hati tu sifat hati tawaduk. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara gelaran Nabi Sayyidul Mutawadhi'in. Nabi ni penghulu orang-orang yang tawaduk. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Nabi sebut, man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu', yang merendah diri, merendah hati,
Allah Ta'ala akan angkat dia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di sisi manusia dia berendah diri, Allah Ta'ala akan angkat dia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak besar diri. Orang tanya siapa ni buat kerja comel molek ni. Biasa je. Allah Ta'ala bakar tu. Nampak? Bagus remo tolong orang miskin, buat gotu buat go ni. Bagus sungguh remo. Allah Ta'ala bakar. Dia tidak ada mari rasa besar diri ke dia. Ni kita kadang-kadang tak ada orang puji, kita puji diri sendiri lah kali remo tak tengok kau comel kita semua tu. Kawai buat. Tak ada orang puji, kita nak akak bagus sendiri. Tidak tahu untuk mana tu. Tu contoh sifat merendah diri dan sabar. Tu. Dan sabar, contoh kelakuan yang dipuji tu, sabar. Dapat ujian, sabar. Berlaku apa-apa, sabar. Tak melenting. Tak naik tangan, tak lepas barang, tak mecok, tak apa lagi, tak denguh, tak denguh, tak lagi ni barang panah dari perut ni, tubik ke hidung lah kali. Tak. Pasal backing, orang backing ke tak? Sabar. Man sabara zafara. Ulama kata man sabara zafara. Barang siapa yang sabar, dia akan menang. Orang menang nak jadi pemenang kena sabar. Jadi gapo-gapo, tanding gapo-gapo kok dalam kehidupan kita pun, kita nak menang kena sabar. Nak boleh kejayaan kena sabar. Tu. Atau kelakuan yang dicela. Tu kelakuan hati tu sama ada kelakuan yang dipuji ataupun kelakuan hati yang dicela, seperti dengki. Dengki. Bahasa tengok orang, kawan ni beli kereta baru. Nak pergi korang kereta dia. Nampak baru sangat nampak comel senawana tu, kita pergi korang kak. Tak senar lah kereta dia. Kita tengok korang tu. Kita pun lalu tepi kereta dia, ambil duit 20 sen, gerang buat satu garis belok belakang. Tak? Tu deki tu. Kalau dia beli kereta baru, kita berkata, aku nak beli kereta baru juga. Kereta dia kot dia lah, dia ni mak Allah Ta'ala ke dia. Ambo ni berasa nak usaha lebih juga, cari piti nak beli kereta baru supaya dia juga. Tu bukan deki tu. Nampak? Kita mengaji kita tahulah pasal deki ni, orang kita panggil deki, tapi bukan deki pada syarak. Kalau pasal gitu tu orang panggil ribetah. Bukan getah. Ribetah. Ribetah ni kita tengok nikmat yang ada pada orang lain, kita nak nikmat supaya dia tanpa menghilangkan nikmat daripada dia. Tu ribetah. Deki, kita tengok nikmat ada pada orang lain, kita nak suruh nikmat tu hilang daripada dia. Walaupun kita tak boleh pun tak apa, asal dia tak boleh. Dua pesen deki ni. Nikmat ada pada orang lain, nak suruh hilang daripada dia, mari kita spesen. Dia ada benda boleh harta, boleh gapo-gapo, kita nak harta tu lari ke dia, boleh kita. Tu pesen sedeki. So pesen yang kedua, tak boleh kita pun tak apa, asal dia tu tak ada. Aku tak boleh, mu tak boleh juga. Sedeki tu. Nak suruh nikmat yang ada pada orang tu hilang. Tu deki. Kalau dia beli kereta baru, dia beli rumah baru, kita berkata, tak boleh jadi ni, aku kena usaha lagi ni, kena mikir pecah kepala ni. Nego biar sungguh-sungguh, biar usaha juga, strategi marketing, fikir lagu mana nak suruh boleh pitih, boleh beli kereta supaya dia tidak berdeki lagu tu. Nampak? Tu bukan deki tu. Itu orang panggil ribetah. Nama dia ribetah. Supaya dalam kelas budak-budak sekolah tengok saing kawan ni nombor 1 dari PSO. Tak boleh jadi ni. Ambo kena baca kuat lagi. Sungguh lagi biar ambo baca PSO sikit lagi, ambo nombor 1,
dia tu ikut dia lah. Nah. Tu pun bukan deki juga, nah. Panggil ribtah. Ribtah. Kalau deki lagu ni, dia nombor 1. Nah. Malas periksa tu, kita beri ubat tidur ke dia. Tak? Beri ubat tidur, dia pun minum air, minum makan sekali dengan ubat tidur tu kak. Pagi sekali tu tak pergi periksa dia. Tidur, tak pergi periksa, tak hadir periksa. Kita kata tak molek kita pun tak baca mana juga tak boleh nombor 1 dah. Tapi yang penting dia tu tak boleh nombor 1. Deki dia panggil. Nah. Naik. Habis itu. Jadi tu deki ni sifat yang tercela. Syarak mencela orang yang deki ni. Nah. Baik. Dan membesarkan diri. Ini pun contoh sifat-sifat yang buruk, iaitu membesarkan diri. Batrul haq, tidak menerima kebenaran. Membesarkan diri. Al-kibriya, dalam sebuah hadis kursi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibriya'u ridai. Sifat besar diri ni, sifat bangga ni, pakaian aku, kata Allah. Ni pakaian Allah Taala. Rida ni kain atas bahu. Tu rida asalnya. Jadi pakaian Allah Taala. Jadi kalaulah pakaian Allah Taala ni pada tasbih tu dah perumpamaan, bukan sungguh tu. Bukan pakaian ni. Maksudnya Allah Taala bersifat dengan sifat tersebut. Kibriya. Tiba-tiba kita manusia wak hina dina ni pergi pakai pakaian tu. Song gedak tak song sikit abuk. Pakaian raja tiba-tiba hamba nak pakai. Hamba harta pun tak ada. Tapi nak pakai pakaian raja. Pakai dengan jubah raja, dengan serban raja, dengan pakaian raja, cicing raja, habis barang-barang raja. Tak song. Nampak ke raja murka raja. Nya pakai baju hamba ni. Nampak tak? Tu pakaian raja tu. Ni pakaian Allah Taala. Kalau kita nak pakai juga dengan pakaian besar diri ni, tak sung. Tak padan. Allah Taala marah. Jadi itu adalah antara contoh perangai yang dikeji oleh syarak. Kita baca lagi. Dan adapun faedah ilmu tasawuf ni. Gap dia faedah ilmu tasawuf, maka menyampaikan ia ilmu tasawuf kepada mengkosongkan hati daripada yang lain daripada Allah Taala. Tu faedah dia tu. Kita mengaji tasawuf ni, kita nak biar hati kita ni kosong selain pada Allah. Selain daripada Allah tak ada dalam hati kita. Ada dalam hati kita ni Allah Subhanahu Wa Taala. Allah masuk dalam hati kita. Makhluk buai. Telefon buai, kereta buai, rumah buai. Benda-benda yang orang panggil boleh menjauhkan kita daripada kebesaran Allah ni, buai berlaku. Buai. Kita masukkan kebesaran Allah dalam hati kita. Tu faedah mengaji ilmu tasawuf. Lepas pada kita buat kosong ke hati selain pada Allah dan menghiasi akan hati tadi dengan memandang kepada Tuhan sekalian alam. Biar hati kita ni boleh tengok nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah maqam ihsan, maqam yang sangat-sangat tinggi, anta'budallah ka'annaka tarah. Kamu bersembah Allah Subhanahu Wa Taala, kamu beribadat kepada Allah ka'annaka tarah, seumpama kamu melihat Allah. Hati kita memandang kepada Allah Taala. Maka paling tinggi tu. Kalau kita nampak Allah Taala dengan hati kita, nescaya perbuatan kita, amal ibadat kita, tindakan kita seharian, kita tak akan berani dah buat dosa.
Supaya kita jalan depan Tok Agung lah. Tok Agung panggil, mari ngadap beto. Lagu mana kita? Gi dengan selekeh kau, gi dengan pakai comel. Gi 3 hari tu. 3 hari nak pergi tu dah baju. Siap gosok dah. Pagi nak pergi tu dengan kita mandinya, pakai minyak wanginya, pakai baju comel. Siapa ada Tok Agung jalan, cara jalan berlatih seminggu awal. Cara nak salat, lagu nak salat dengan tuekun. Berlatih bukan main lagi. Sebab kita nampak jalan cover nak ketuk terketuk kursi, terketuk dalam majlis, tak cover belakang, jaga molek, diri tegak, tak tidur dalam majlis. Depan Tok Agung ni malu ke Tok Agung? Belakang Tok Agung tak ada lah ngekeng, tak. Sebab kita tak nampak dia. Allah Ta'ala ni lebih pada tu lagi. Bukan Tok Agung pun makhluk Allah Ta'ala juga. Allah Ta'ala bila mana hati kita nampak Allah Ta'ala, nescaya tindakan kita seharian tu kita tak akan buat melainkan pada kebaikan, melainkan ada pahala belaka. Tu tanda hati kita ni nampak Allah Ta'ala. Kalau hati kita tak nampak dia tak ada apa lah. Nak buat maksiat, tak ada orang ni. Cek tengok orang ni, dia tak khabar Allah Ta'ala ada, dia tengok dia. Tu masya-Allah. Kosong hati, masuk ke Allah dalam hati kita, dan kita hiaskan hati kita dengan kita memandang kepada Tuhan sekalian alam, Allah Azza wa Jalla. Situ. Di sini insya-Allah kita akan sambung ila anqal nombor 3 tu, dan adapun hantarannya maudhu', hantarannya ataupun maudhu' ilmu tasawuf ni, insya-Allah kita akan tengok pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Naktafi bihadzal qadr, wa ma kana khairan fahuwa min indillah, wa ma kana naqsan fahuwa min qillati ilmi wa dhafi nafsi. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.